Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada petang ini ada beberapa pihak yang telah menghubungi saya bertanyakan tentang kedudukan perundangan, secara khusus berhubung perjumpaan dan majlis penjelasan yang telah bermula dan setakat ini masih berlangsung di Putra World Trade Center yang dianjurkan oleh UMNO untuk ahli-ahli mereka, di mana di dalam majlis tersebut antara apa yang telah saya sendiri dengar melibatkan penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh beberapa pihak, antaranya Tan Sri Shafie Abdullah sebagai peguam ataupun bekas peguam Najib Razak dalam kes SRC, oleh Zaid Ibrahim sebagai bekas peguam Najib Razak dalam kes SRC. Ada juga penjelasan oleh Azalina Osman Said dan Ahmad Maslan, serta mungkin di hujung persidangan ini terdapat lagi beberapa orang yang memberi penjelasan. Persoalan pertamanya yang ditanya, adakah ini boleh dibuat? Jawapan mudah bagi saya secara objektifnya, ini bukan masalah, bukan salah untuk UMNO mengadakan majlis itu untuk memberi penjelasan di pihak mereka kepada ahli-ahli UMNO yang hadir. Tetapi penjelasan yang diberi, jika pun ada bahagiannya yang berbaur menghina mahkamah, maka pihak berkuasa berhak mengambil tindakan. Siapakah pihak berkuasa? Pertama sekali, sesiapa sahaja yang mengikuti liputan majlis penjelasan ini yang mendapati ada bahagian yang menghina mahkamah, boleh membuat laporan polis sebagai permulaan. Yang kedua, mereka juga boleh memajukan laporan polis itu ke pejabat pendakwa raya, supaya pejabat pendakwa raya boleh meneliti dan membuat keputusan sekiranya mereka juga berpendapat ianya berbaur menghina mahkamah. Jika iya, maka pihak-pihak berkenaan boleh melalui pejabat peguam negara mengambil permohonan di Mahkamah Persekutuan untuk kebenaran memulakan prosiding penghinaan mahkamah. Now, yang keduanya, bila saya bercakap perkara ini, tidak bermaksud bahawa semua daripada kandungan penjelasan itu berbaur menghina mahkamah. Tidak. Sebab ada antaranya memberi rentetan peristiwa dari sudut pandangan peguam-peguam tersebut dan para pemimpin UMNO yang berucap tersebut. Maksudnya, kita sebagai orang biasa perlu berlaku adil dari sudut hak mereka untuk memberi penjelasan yang perlu diimbangi dengan hak dan tanggungjawab mereka untuk tidak mencetuskan penghinaan mahkamah. Dan sekiranya apa yang diniatkan daripada hasil siasatan itu menunjukkan ada unsur-unsur untuk menghasut rakyat hilang kehormatan kepada sistem keadilan negara, maka itu berbalik kepada pihak berkuasa polis untuk membuat siasatan dan melengkapkan kertas siasatan dimajukan kepada pejabat peguam negara juga, sama ada apa-apa kesalahan di bawah kanun kesiksaan maupun akta hasutan. Itu prosesnya. Akhir sekali, saya perlu memberi penjelasan ini kerana hak kita untuk memberi penjelasan tentang peri penting keputusan Mahkamah Persekutuan yang telah beberapa daripada kita telah membuat penjelasan dari masa ke semasa adalah hak kita. Tapi pada masa yang sama, sekiranya saya dan mana-mana pihak lain dalam penjelasan kami membuat ungkapan-ungkapan yang berbaur menghina mahkamah, maka kami pun boleh diambil tindakan. Itu hak masing-masing. Apa yang penting adalah saya syorkan ke semua pihak di negara ini yang prihatin tentang perkara kebersalahan
dan sabitan serta hukuman Najib Razak dalam kes SRC yang sedang beliau kini lalui di penjara sejak 23 Ogos, saya syorkan mereka rakyat membaca bahagian-bahagian penting penghakiman, bukan sahaja Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, tetapi ketiga-tiga, kesemua broad grounds of judgment ataupun alasan-alasan penghakiman lebar yang ringkas yang disiapkan oleh mahkamah, sama ada pada 16 hari bulan Ogos 2 penghakiman di situ, dan pada 23 hari bulan Ogos terdapat juga penghakiman muktamad di situ, dan menilai dengan sendirinya adakah apa yang dijelaskan itu tepat ataupun tidak. Secara muktamadnya, apa yang dikhususkan oleh pihak-pihak di UMNO ini adalah kononnya permohonan-permohonan yang dibuat untuk penangguhan sewajarnya diberi. Tetapi apa yang mereka lupa untuk nyatakan atau tidak mahu tekankan, dan ini yang penting adalah Mahkamah Persekutuan telah pun menetapkan pada 29 April 2022 lagi akan tarikh permulaan rayuan terakhir SRC di Mahkamah Persekutuan bermula 15 Ogos. Maksudnya Najib Razak dan kesemua pasukan peguamnya sudah tahu awal-awal lagi bahawa rayuan tersebut akan dijalankan tanpa gangguan sejak 3 bulan setengah. Jadi soalan utama adalah, semua yang mereka adu di sini, bukankah mereka wajar mengambil tindakan selewat-lewatnya pada awal bulan Mei? Bukannya pada bulan 7 untuk nukar peguam. Bukannya cuma pada bulan Mei baru fail permohonan untuk melantik peguam diraja Queen Council. Dan bukannya cuma bulan Jun untuk memfailkan permohonan bagi tujuan menampilkan apa yang dikatakan sebagai keterangan baru. Sedangkan keterangan baru itu telah diungkapkan oleh Tan Sri Syafri di perkarangan mahkamah pada 13 hari bulan Mac lagi. Persoalan-persoalan ini yang diambil kira oleh mahkamah sebelum mahkamah membuat keputusan. Keadilan ini bukan soal tentang mendengar sahaja mana-mana pihak, tetapi keadilan melibatkan adakah pihak yang ingin didengar telah mengambil langkah adil yang sepatutnya dalam menghormati sistem keadilan dan membuat permohonan-permohonan pada masa yang perlu, bukan ikut suka hati mereka dan minta atau paksa atau letakkan sistem keadilan dalam tebusan mengikut kehendak mereka. Ini semua rakyat boleh nilai dengan mendengar bukan sahaja apa yang diungkapkan di PWTC, tetapi juga apa yang telah dan akan seterusnya dinyatakan oleh pihak-pihak berlainan dari masa ke semasa. Yang penting, dan saya harap semua pihak yang memberi penjelasan tidak membuat kenyataan yang berbau menghina mahkamah. Sebab mahkamahlah tempat keadilan. Mahkamah wajib dihormati selepas keputusan akhir dibuat. Mesti ramai yang puas hati dan ramai juga yang tidak puas hati. Mahkamah tidak boleh memberi kepuasan kepada semua, sebab di mahkamah tidak ada seri menang dan kalah. Tidak ada seri. Tidak ada sepakan penalti. Dan tidak ada lambungan duit shilling. So dengan itu, saya harap saya telah menjawab persoalan-persoalan yang ditampilkan untuk rakyat memahami hak mereka untuk memberi penjelasan, pada masa yang sama tanggungjawab mereka untuk tidak menghina mahkamah, dan tanggungjawab pihak-pihak berkuasa untuk mengambil tindakan jika ada mana-mana pihak, sama ada mereka di PWTC maupun yang lain di luar yang menyokong keputusan mahkamah pun tidak boleh melangkaui prinsip menghormati mahkamah, yakni tidak boleh masuk dalam urusan menghina mahkamah. Sekian.